Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar adik-adik semua? Muadib doakan agar adik-adik semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa cergas dan bersemangat untuk mengikuti sesi PDPR bersama Muadib dan rakan guru yang lain. Jadi, ingat tak? Pada minggu lepas, kita belajar tentang Hajatul Wada' part yang pertama. Part yang pertama. Hari ini kita akan menyambung sesi PDPR kita untuk part yang seterusnya. Jadi sebelum kita meneruskan, kepada adik-adik yang belum subscribe channel Muadib, boleh berbuat demikian dengan tekan butang subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng, like dan share video Muadib agar ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video Muadib, dan Muadib pun bersemangat untuk membuat video PDPR bersama adik-adik semua. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, kita tengok Hajatul Wada'. Jom. Okey, part yang sebelumnya, muka surat 166. Part yang sebelumnya kita sudah belajar tentang dalil ataupun dalil Hajatul Wada' ni lah, apa yang berlaku pada Hajatul Wada' tu. Dan kita telah belajar tentang latar belakang Hajatul Wada', dan kita sudah belajar kronologi peristiwa Hajatul Wada'. Hari ini kita buka muka surat 159 untuk kita belajar pula ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Kita zoomkan supaya kita nampak. Jom. Okey. Ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara, antaranya tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Menjadi tanggungjawab kita semua untuk menjaga silaturahim antara sesama Islam. Kerana Islam itu bersaudara, maka kita tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh bergaduh sesama kita, kerana kita semuanya bersaudara. Jadi selayaknya kita membuat aktiviti yang boleh mengeratkan silaturahim dan menjaga hubungan kekeluargaan di antara kita. Dan yang kedua ialah amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Nabi SAW sangat membenci perkauman. Kerana tidak ada kaum yang boleh mengatasi kaum lain. Maksudnya mengatasi secara, orang cakap, lebih mulia lah daripada kaum lain. Tidak ada kejayaan pada satu bangsa melainkan kejayaan itu dengan berlandaskan takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita merasakan diri kita ni, bangsa kita ni lebih hebat daripada orang lain, dan kita memandang hina pula bangsa lain. Tidak boleh. Nabi sangat benci. Right? Dan seterusnya ialah bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Kaum wanita ni adik-adik ialah pelengkap untuk kehidupan manusia. Seorang lelaki. Bagaimana Adam alaihi salam, bapa manusia yang pertama, dikurniakan Hawa sebagai peneman dan pelengkap hidupnya. Begitulah juga kita seterusnya ini. Maka kita selayaknya menempatkan wanita itu pada kedudukan yang layak bagi mereka, iaitu pada kedudukan yang tinggi. Bagaimana Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahawa ibu itu, kehebatan ibu itu, penghormatan yang kita perlu berikan kepada seorang ibu 3 kali berbanding kepada seorang bapa. Kerana apa? Ibu yang melahirkan kita. Bayangkan kalau tidak ada wanita di dunia ini, maka apa akan berlaku dengan manusia? Manusia akan mengalami kepupusan, sebab lelaki tidak boleh mengandung. Yang boleh mengandung hanyalah wanita. Jadi hormati wanita, ibu, nenek, kakak, adik perempuan, dan wanita-wanita di luar sana. Jangan kita memandang mereka dengan pandangan yang hina seperti mana orang-orang jahiliah dulu. Kasihan wanita ni boleh dijual beli. Ibu pun orang boleh kahwin ibu mereka sendiri. Ini zaman jahiliah dulu. Jangan jadi begitu. Okey. Seterusnya ialah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pegangan hidup. Hadis Nabi SAW ada menyebut,
taraktu fikum amrain lam tadillu in tamassaktum bihima abada. Kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi, dan kamu tidak akan sesat untuk selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara tersebut. Apakah dia? Kitab Allah, Al-Quran, dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pegang Al-Quran dan sunnah, maka dia tidak akan sesat. Siapa yang meninggalkan Quran dan sunnah, maka dia akan sesat. Seterusnya ialah wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Pemimpin wajib untuk dipatuhi selagi mana mereka mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Bila pemimpin kita zalim, maka kita harus menentangnya. Jika pemimpin kita tidak berlaku adil, maka kita tidak wajib untuk mengikutinya. Jadi indikator untuk kita mengikuti pemimpin ialah mestilah pemimpin itu mentaati Allah dan tidak melanggar batas syarak. Alhamdulillah di Malaysia syukur sangat-sangat. Syukur sangat-sangat kita masih aman kerana pemimpin kita adil dan kita tidak sama dengan negara-negara yang lain yang ada berperang sana sini. Kita alhamdulillah aman sentosa. Syukur. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Syukur kepada Allah. Seterusnya ialah mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan juga haji. Islam dibina atas 5 rukun. Pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat fardu 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Dan yang kelima, melaksanakan haji di mana? Di Baitullah. Jadi kena jaga rukun Islam ini. Kerana seseorang yang mengabaikan rukun Islam ini, maka hukumnya berdosa. Lebih teruk lagi apabila seseorang ini mengingkari rukun Islam. Dia cakap solat itu tidak wajib, zakat itu tidak wajib, maka dia bukan setakat berdosa, tetapi dia boleh dihukum sebagai murtad. Hukum sebagai murtad bila dia mengingkari rukun Islam. Jadi berhati-hati. Siapa jaga solat, Allah jaga kita. Siapa jaga amal, Allah jaga kita. Jadi seterusnya ialah menjauhi riba, kerana riba adalah haram. Riba ini apa? Riba ini adalah penambahan kepada hutang yang diberikan kepada seseorang. Maka itu dipanggil sebagai riba. Riba juga ialah apabila barangan ribawi seperti emas, perak, gandum, garam, bila berlaku sistem pertukaran, ada berlaku kepincangan pada nilainya. Contohnya pada beratnya. Itu adalah riba. Jadi kita kena jauhi riba, kerana riba adalah haram dan riba ini menindas orang lain. Jadi ini adalah ringkasan khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita untuk menghayatinya dan sama-sama kita untuk mematuhi apa yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah muadib sebenarnya mau buka lagi yang sebelah ni, iktibar daripada peristiwa Hujjatul Wada'. Tetapi takut muadib nanti panjang pula video ni. Jadi syukur kita bincangkan khutbah akhir Nabi sahaja terlebih dahulu. Kita akan berjumpa pada part yang terakhir untuk Hajjatul Wada'. Jadi insya-Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.